Salam sejahtera, anda bersama Senala Huda dalam Fokus Minggu Depan. Dan hari ini kita telah pun memasuki hari ke-18 bulan Ramadan. Dan tentunya kemeriahan dan keterujaan menantikan perayaan Aidilfitri sudah pun terasa. Dengan orang ramai sudah pun mula membuat persiapan membanjiri pusat membeli belah untuk mencari persiapan sempena perayaan Hari Raya. Namun, tinjauan Astro Awani dalam kalangan pelanggan di Ibu Negara mendapati kos persiapan Aidilfitri menunjukkan sedikit peningkatan berbanding tahun lepas. Kita nak dengarkan sedikit perkongsian daripada pelanggan yang ditemui di Jalan Tak sebentar tadi. Rasa berbeza sangatlah tahun lepas dengan tahun ni. Memang ketara sangat. Kalau beli baju kurta budak lelaki, berbeza sangat harga dia. Dari tahun lepas rasanya tak sampai RM60. Sekarang tahun ni memang terasa lah. Ada baju-baju budak kan, baju orang tua pun boleh tahan juga, baju kurung. Ratus tahun ni, biasa-biasa 60 kan, dia kan. Berapa bajet abang satu keluarga untuk tahun ni bang? Hampir 1,000 kat tahun ni. Abang kerja sebagai apa bang? Saya driver. Agak-agak bajet ni cukup tahun ni. Ke abang tak kisah kalau abang nak pakai baju recycle tahun lepas? Macam saya tak kisah sangat kalau pakai baju recycle pun. Macam saya, tapi anak-anak ni kita perlulah kan untuk setahun sekali nak bagi dia barang baru kan. Lagi macam besar-besar ni belajar puasa. Absolutely kita nak bagi yang terbaik lah untuk anak-anak kan tahun ni kan. Tapi mahal tu memang mahal lah. Tak boleh nak elak nak macam mana. Nak tak nak raya kena beli juga. Jadi untuk jam ini kami ingin bawakan perbincangan lebih lanjut mengenai dengan cara pengurusan perbelanjaan sempena perayaan Hari Raya Aidilfitri dan juga bagaimana untuk cara mengawal dan mengurus jangkaan berbelanja mengikut kemampuan. Dan sudah bersedia untuk kongsikan sedikit tips dan nasihat. Sudah bersedia bersama saya ketika ini Syamsuddin Kadir, Perunding Kewangan. Terima kasih Syamsuddin sudi bersama kami dalam Fokus Minggu Depan. Pertama sekali, kita ingin tahu juga pendapat Syamsuddin berdasarkan pemerhatian. Kalau kita dengar apa yang dikongsikan keluarga di Jalan Tar tadi, mereka kata kos semakin meningkat. Kalau pemerhatian Syamsuddin sendiri bagaimana? Adakah kos dilihat semakin naik sama ada dari baju, makanan dan sebagainya untuk persiapan Hari Raya tahun ni? Okey, baik. Secara puratannya memang kos meningkatlah berbanding tahun lepas ataupun berbanding tahun-tahun terdahulu ya. Maknanya kos paling kurang pun 10-25% memang meningkat harga pakaian dan sebagainya berbanding tahun-tahun yang terdahulu. Itu yang saya dapat nampak lihat lah. Kita dengarkan juga apa yang dikongsikan tadi. Katanya persiapan pembelian untuk Hari Raya ini dilihat sebagai satu perkara yang tak boleh nak compromise, tak boleh nak korbankan, terutamanya untuk melihat kemeriahan sambutan Hari Raya itu untuk anak-anak. Jadi bagaimana untuk keluarga, ibu bapa mencari keseimbangan, balance antara kemeriahan, kemewahan Hari Raya itu tetapi dalam masa yang sama juga untuk mengawal perbelanjaan? Okey, perkara pertama yang harus dilakukan sebaiknya adalah kita letakkan semua keinginan kita itu dalam senarai. Maksudnya kita ambil kertas satu keping, kertas A4 ke, atau kertas-kertas buku anak kita yang dah tak digunakan yang belakang ya. Kita senaraikan dulu. Bersama mereka senaraikan dulu kos dia. Maksudnya kita dah pergi mungkin ke pasar ataupun ke pasaraya untuk lihat harganya dan kita catat dulu. Contohnya setiap orang berapa helai. Kasut raya berapa. Kita boleh tengok sekarang di pasar raya memang harga tak macam yang tahun lepas lah. So kita catat dulu dan kita tengok jumlah ni kita mampu tak. Kalau tak mampu mungkin daripada 2-3 pasang kita turun kepada 2 pasang. Dan tengok jumlahnya tu mampu tak. Dan begitulah sehingga satu pasang. Dan ada keluarga yang bila buat senarai yang menariknya, perkara pertama yang mereka korbankan adalah pakaian ibu bapa. Macam tadi macam lelaki memang selalu saya jumpa lelaki dia tak kisah recycle. Baju kahwin yang 15 tahun lepas ke 10 tahun lepas pun masih mereka boleh pakai. Tak ada isu. Cuma untuk wanita lah, untuk anak memang okey. Untuk anak ada 2-3 cara lah yang saya tengok yang berjaya juga. Daripada pengalaman berhadapan dengan satu keluarga yang miskin tapi sebelum ibu bapa tu meninggal dia boleh memberi hadiah sebidang tanah untuk setiap anak-anaknya. Bagaimana dia boleh memiliki tanah pun sebab baju raya anak dia yang saya difahamkan, yang diceritakan oleh anaknya sendiri, dia beli baju raya yang labuh. Yang labuh maksudnya menutupi jari-jari pun tutup untuk wanita punya. Kalau contoh baju kurung tu yang labuh, yang besar lah. Yang sedikit besar dan hanya dipakai pada hari raya pertama je. Selepas itu mak dia akan ambil basuh simpan untuk dipakai hari raya pertama tahun depan. Setiap baju tu adalah untuk 3 tahun. Sebab kanak-kanak cepat membesar, itu satu yang boleh dibuat juga. Dan seperti mana saya sebut sebentar tadi, kalau kita senaraikan, kita nak tengok daripada senarai itu dulu kita mampu ataupun tidak.
dan elakkan menggunakan kad kredit untuk berbelanja tentang hal-hal perayaan sekiranya kita tidak mampu membayar kesemuanya. Jadi apabila senarai di situ kita dapat lihat macam berapa peruntukan untuk kuih raya, duit raya, dan daripada senarai itu kita tengok duit yang kita ada cukup tak untuk peruntukan. Kalau tak ada, kita cuba potong-potong yang kurang perlu, ataupun kalau kuih raya dulu beli yang jenis, kan kuih raya ada pelbagai jenis biskut raya ni, dan kita cari yang lebih murah dengan kuantiti yang lebih banyak. Itu pun salah satu yang kita boleh buat pada tahun ini, ya, sebab kos pakaian biskut raya pun rata-rata meningkat lebih pada 10% pada tahun ini. Saya sendiri pun mengaku agak sukar untuk saya korbankan tak beli baju raya. Itu dilihat sebagai satu perkara yang wajib beli untuk perayaan Hari Raya ini. Tetapi itu dari segi tips untuk mengawal perbelanjaan. Bagaimana pula untuk mengurus jangkaan ataupun apa orang kata untuk manage expectation, terutamanya bagi keluarga dengan anak-anak yang kecil. Tentunya mereka melihat kemeriahan, kemewahan pada Hari Raya itu untuk mereka mengurus jangkaan dalam kalangan ahli keluarga, terutamanya untuk anak-anak kecil ini. Bagaimana untuk mereka memastikan setiap lapisan umur dan anak-anak mereka mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai dengan keperluan hari raya itu perlu diseimbangkan dengan kemampuan. Bagaimana pandangan Syamsuddin? Boleh ulang sekali lagi sebab sebentar tadi terputus taliannya. Ya, kalau kita tadi bercakap tentang soal pengurusan perbelanjaan, bagaimana pula untuk mengurus jangkaan, expectation, terutamanya untuk anak-anak kecil. Tentunya mereka mempunyai expectation tertentu. Mereka melihat kemeriahan, kemewahan yang disambut pada hari raya itu dari segi material. Mereka ingin melihat baju dan duit raya dan sebagainya. Tetapi untuk ibu bapa, untuk keluarga mengurus jangkaan, expectation anak-anak mereka mengikut kemampuan mereka. Okey, soalan yang sangat bagus. Saya rasa yang kita perlu ketahui, anak-anak ni akan sentiasa memancing emosi ibu bapanya untuk mendapat apa yang mereka nak. Walaupun di musim raya ataupun bukan di musim raya, termasuk hari birthday dan sebagainya, hari jadi nak itu nak ini. Ataupun setiap kali kita bawa mereka ke pasar raya. Jadi yang paling bagusnya, bermula pada raya ni, kalau mungkin kita belum pernah buat, kita tanya dulu setiap anak kita apa yang dia nak hari raya ni. Nak baju raya tak? Tanya dia, ya, sebab jangan kita terkejut ada anak yang tak kisah. Kalau yang tak kisah, kita boleh tengok dalam almari mana pakaian terbaik untuk dia. Tanya ni okey tak yang dah sedia ada, ya. Jadi maksudnya kalau ada anak yang nak baru, kita beli baru yang kepada anak yang nak. Yang mana yang tak nak, mungkin kalau kita nak bajet, kita boleh buat win-win situation. Maksudnya anak yang tak nak yang baru, kita bagi duit sikit. Contohnya kalau beli baru baju Melayu sepasang contoh RM80 ataupun RM100, ya. So kita kata kalau tak beli baru, kalau nak pakai ini kita bagi RM40. Ini juga salah satu cara untuk kita negotiate dengan anak-anak kita supaya dia happy, kita happy. Kita happy maksudnya kita tak lari bajet kita, sebab biasa kalau lari memang ramai akan guna kad kredit, hutang ngalung, pergi gadai emas, dia ranun dan sebagainya. Jadi bagi saya apa yang nak buat, sebab anak-anak ni kalau yang terlalu kecil dia tak faham lah. Kalau terlalu kecil tu kita boleh. Biasanya banyak ibu bapa ni habiskan duit sebab pakaian kanak-kanak yang kecil macam setahun 3 tahun ni itu lebih mahal kadang-kadang, ya. Jadi yang ni bagi saya kalau let's say sebab dia tak berhenti bersuara lagi, yang ni kita boleh beli yang mana yang kita rasa dalam bajet kita. Manakala yang dah boleh berbicara macam contoh sekolah rendah, sekolah menengah, kita tanya mereka. Sebab kita tak nak spoil kan. Kalau dia nak yang baru, kita cuba adjust tengok mana duit yang kita ada, yang kita boleh. Dan kalau boleh, bagi tahu dia pilih yang terbaik teruslah, yang betul-betul selesa. Jangan dia pakai sekali, lepas tu hari kedua, ketiga, bulan depan dah tak nak pakai dah baju tu. Sekali je. Jadi baju raya tu biar boleh digunakan untuk baju untuk saya nak keluar bersama keluarga selepas raya pun kita masih boleh gunakan baju itu. Bukan baju sekadar beli untuk sekali atau 2 kali pakai sahaja. Bagaimana pula untuk mereka yang sering terikut-ikut trend, terutamanya bagi anak muda? Kita lihat satu trend yang membimbangkan apabila mereka sanggup berhutang untuk mendapat barang-barang tertentu, berbelanja untuk mendapatkan barang berjenama mewah dan sebagainya, terutamanya pada hari raya ini. Ada yang melihat kepada tekanan untuk mengekalkan status tertentu. Bagaimana antara tips-tips yang boleh dikongsikan untuk mereka ini yang mudah untuk terikut trend dan sanggup berhutang untuk memenuhi keperluan ataupun tekanan status tertentu?
Okey, yang penyakit ni memang sangat berleluasa di Malaysia lah. Baik orang yang muda dan orang dewasa pun sama dengan rakan sekerja. Apabila rakan sekerja pakai handphone yang lebih canggih ya. Jadi balik raya ni, tengok kita punya sepupu, sepapak kita pakai handphone yang lebih canggih, kita dah terasa tertekan. Itu dari segi psikologi yang mengatakan bila kita bawa kereta, sebuah kereta yang biasa, tiba-tiba ada kereta yang lebih canggih, lebih mahal lalu di sebelah kita, kita akan rasa rendah diri. Ini adalah sifat semula jadi. Cuma macam mana kita nak membendungnya, maksud nak halau cepat-cepat perasaan itu, salah satunya kita kena dampingi juga kawan-kawan, orang yang seumur sebaya kita yang lebih susah pada kita. Biar kita ada. Maknanya dalam handphone kita, kalau kita ada 5 orang yang ikut trend, sekurang-kurangnya kita ada juga sekurang-kurangnya 5 orang yang tak boleh nak ikut trend, tak mampu pun. Jadi itu yang akan membuatkan kita rasa lebih tenang. Kalau kita kawan kita sekeliling kita hanya berkawan dengan orang yang mampu ataupun sanggup berhutang, setengah tu yang pakai tu mungkin dia tak mampu bayar beli cash pun, dia berhutang jadi bagi saya kawan tu kena ada dua-dua. Kalau kita tak ada kawan yang susah, memang kita akan tertekan ya. Jadi contoh kita berkawan dengan orang pakai kereta yang lebih besar, nak balik raya ni pun kita berasa takkan nak pakai kereta lama lagi, nak pakai kereta baru. Jadi daripada gadget, pakaian, jenama, baju semua, bagi saya salah satu caranya adalah kita berkawan dengan dua-dua grup. Jadi apabila ada grup yang lebih susah, dan baru kita rasa kita akan bersyukur dengan apa yang kita ada. Dan pegang satu kata-kata ni, kajian mengatakan orang yang merasa dirinya mahal, dia tidak memerlukan benda-benda yang mahal untuk dilekatkan sekeliling. Maknanya orang bila kita rasa kita kaya, kita tidak memerlukan simbol-simbol kekayaan palsu untuk ditayangkan. Termasuk juga wanita di luar sana, cawan yang mahal tidak dapat menentukan kesedapan air kopinya. Tak perlulah kita nak habis duit beli cawan yang mahal. Bila pelanggan kita tetamu datang rumah, kalau kita tak pandai buat air kopi, tak sedap tu tetap kekal walaupun cawan yang mahal ya. Begitu tak jam handphone. Handphone ni model handphone dia akan berubah. Kalau kita tukar model baru, kita berhutang, dalam masa kurang lebih setahun lebih akan keluar model baru. Kita sampai nanti kita tak cukup duit dah untuk nak mengejar trend. Trend sekarang ni memang berbanding zaman dulu, trend dia 5 tahun sekali baru ada model baru. Cuba tengok kereta handphone zaman sekarang. Saya rasa less than setahun 2 tahun dah ada model baru ya, berbanding dulu 5 tahun. Jadi salah satu sebenarnya saya kata cari kawan-kawan yang kurang berkemampuan dengan kita untuk kita berkawan juga. Supaya itu juga yang akan buatkan kita rasa tenang sikit. Tak apa, dia ada pun ramai lagi kawan aku tak mampu pun nak beli handphone yang secanggih aku ni. Walaupun yang kita tu yang biasa je. Okey, baik. Terima kasih. Itu tadi Syamsuddin Kadir, Perunding Kewangan. Terima kasih sudi bersama kami untuk kongsikan sedikit tips dan nasihat bagaimana untuk mengurus perbelanjaan dan juga mengurus jangkaan dari segi kos menjelang perayaan Hari Raya Aidilfitri. Dan banyak lagi perkongsian untuk fokus minggu depan jam ini, tapi kita akan berhenti seketika. Kembali selepas ini.